Teknologi maklumat dan komunikasi adalah satu keperluan penting dalam kehidupan seharian bagi melancarkan segala aktiviti. Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi pada masa kini telah menjadi pengaruh utama dalam kehidupan masyarakat, di mana ia telah menguasai dan dikawal dengan di hujung jari sahaja. Selain itu, ia boleh memperoleh banyak maklumat dalam sekelip mata. Namun demikian, ia juga memberi kesan buruk kepada masyarakat tanpa mengira usia sekiranya disalahgunakan. Antaranya adalah penyebaran maklumat palsu atau data maklumat yang tidak sahih oleh individu yang tidak bertanggungjawab. Menurut Gu berpendapat bahawa berita palsu atau sebaran maklumat palsu adalah sama seperti melakukan kempen salah informasi, pengodaman kognitif, propaganda cyber serta peperangan maklumat yang kesemuanya dapat disimpulkan sebagai mengubah atau memanipulasi pandangan dan pendapat umum bagi mencapai sebuah matlamat tertentu. Kewujudan internet dengan pelbagai platform telah menyebabkan kes penyebaran maklumat meningkat terutama masa pandemik COVID-19. Akta yang berkaitan dengan berita palsu. Kerajaan Malaysia telah mengubah beberapa statut berkaitan berita palsu. Antara statut yang terlibat adalah Akta Komunikasi dan Multimedia AKM yang digubalkan pada tahun 1998 dan Kanun Keseksaan, dan yang terbaru adalah Statut Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu yang berkuasakan pada 12 Mac 2021. Ordinan darurat ini diwujudkan bagi menangani berita palsu berkaitan dengan pandemik COVID-19. Hukuman bagi setiap penyebaran berita palsu boleh dilaksanakan tanpa mengira latar belakang seseorang. Sebarang pelanggaran boleh dikenakan sabitan jenayah dan apabila disabitkan boleh didenda dengan wang tunai serta boleh dipenjarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Lida Nabila binti Ikmal Syarazin, nombor metrik 282718, ingin membentangkan bahagian saya iaitu punca penyebaran berita palsu. Okey, antara punca sebaran berita palsu ini terjadi adalah apabila seseorang individu tersebut mempunyai kecelaruan dan kecelaruan emosi dan ketidakpastian dalam diri. Berita palsu mudah tersebar apabila sesuatu isu itu adalah di tahap kontroversi dan hangat diperkatakan. Antara penyebaran berita palsu adalah apabila seseorang individu yang tidak bertanggungjawab telah mendakwa bahawa terdapat 13 menteri kabinet disahkan positif COVID-19, walhal perkara tersebut tidak berlaku. Berita seperti ini akan menyebabkan rakyat menjadi bimbang dan juga memberi gambaran yang buruk kepada pemimpin iaitu Menteri Kabinet kerana tidak memutus rangkaian penularan wabak COVID-19. Sifat ahmak dan kepentingan diri untuk menjadi orang yang pertama menyebarkan satu input atau kandungan sensasi ini menyebabkan individu tersebut kurangnya rasa tanggungjawab kerana bertindak secara melulu tanpa usul periksa kandungan. Isu kedua, berkenaan penyebaran berita palsu ini terjadi di negara jiran apabila terdapat individu yang tidak bertanggungjawab telah menyebarkan tips penyembuhan COVID-19 yang menyebabkan 800 orang telah kritikal dan maut. Kes ini terjadi apabila masyarakat Iran itu sendiri mempercayai bahawa pengambilan bahan kimia metil alkohol adalah sebagai ubat penyembuh wabak COVID-19 ini. Namun, tragisnya dengan pengambilan bahan kimia ini telah mengakibatkan kecacatan kekal dan meragut nyawa. Oleh itu, penyebaran berita palsu amatlah berbahaya kerana individu tersebut boleh dikenakan tindakan undang-undang. Di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia menyatakan bahawa perkongsian atau penyebaran maklumat berbentuk maklumat palsu berbentuk jelek atau ancaman adalah salah di sisi undang-undang di Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, dan berikut boleh didendakan sebanyak RM50,000 atau dipenjara selama 1 tahun ataupun dikenakan tindakan dua-duanya sekali serentak. Oleh
itu dinasihati masyarakat kita agar lebih berwaspada dan tidak mempercayai satu kandungan itu secara drastik, dan lebih baik usul periksa ataupun berpandukan kepada laman-laman web ataupun laman sosial rasmi KKM atau agensi kerajaan yang lain. Seterusnya saya akan menekankan isu echo chambers, di mana individu yang cenderung untuk menyebarkan satu maklumat yang mengikut biasnya tersendiri. Individu berkelompok ini mempunyai satu ideologi dan pemahaman yang sama. Oleh itu, mereka lebih selesa menyuarakan pendapat mereka tanpa mengisahkan ketepatan kandungan. Punca kepada sebaran berita palsu seterusnya adalah manfaat kepada pengguna laman sosial itu terwujud sejak dari zaman ekonomi digital yang mendapatkan pulangan dan jualan yang menguntungkan, yang mengaut keuntungan dari internet. Jadinya kerancakan pertumbuhan dalam teknologi seperti cendawan tumbuh selepas hujan yang mendatangkan kesan negatif kepada ekonomi fizikal, yang mana boleh menyebarkan maklumat palsu yang tidak jelas. Hal yang demikian adalah sangat tertekan sehinggakan pada tahun Disember 2018 sebanyak 38.7 million pengguna internet, iaitu mewakili 87.4% daripada populasi Malaysia, yang menjadi wartawan tanpa gaji dan mendapatkan maklumat palsu di dalam internet. Disebabkan itu adalah penting bagi setiap pengguna laman sosial untuk membuat penyelidikan dahulu sebelum memastikan atau menyebarkan maklumat berkenaan. Atau yang pernah kita dengari adalah tidak pasti, jangan kongsi. Antara punca penularan berita palsu ini adalah lebih kepada mudah terpengaruh dari berita-berita yang menarik dan tidak sahih, ataupun lebih kepada seperti yang kita jangka ataupun seperti yang kita expect, daripada menerima berita sebenar yang tidak mencapai apa yang dijangkanya. Wabak penyebaran berita palsu ini telah banyak memberi impak yang negatif kepada masyarakat secara langsung ataupun secara tidak langsung. Ia juga boleh menjejaskan ekonomi dan kestabilan negara hanya disebabkan segelintir masyarakat yang menyebarkan berita palsu ini. Ini seperti contoh yang kita boleh dapati sewaktu pandemik COVID-19. Pada sebelum zaman kemunculan internet lagi, masyarakat telah mendapatkan media tradisional, media cetak, media akhbar, televisyen, dan pada ketika itu punca penyebaran berita palsu atau wabak penyebaran berita palsu ini agak terhad kerana penggunanya masih boleh dikawal dan melaporkan berita yang sahih sahaja. Jadinya berita palsu ini merupakan ancaman kepada keharmonian negara, pengguna media sosial dan asas untuk mewujudkan risiko yang tidak selamat. Sehubungan dengan itu, peranan pengamal media seperti contoh wartawan harus lebih tegas dan lebih bersepakat untuk menangani masalah isu ini, kerana rata-rata masyarakat yang mencari maklumat akan mencarinya dengan lebih pantas dan semuanya menggunakan di hujung jari sahaja pada zaman teknologi masa kini, iaitu pada zaman media sosial. Wartawan atau lebih tepat lagi pengamal media haruslah mempunyai peranan yang besar dalam menyebarkan maklumat sebenar dan tepat supaya masyarakat tidak terkesan dengan penyebaran berita palsu ini. Kesan terhadap kesihatan. Penyebaran berita palsu atau maklumat yang tidak sahih mampu memberi kesan terhadap kesihatan tidak kira muda ataupun tua, terutamanya semasa pandemik COVID-19, kerana setelah kerajaan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan, maka tiada seorang pun dibenarkan keluar dari rumah kecuali atas sebab kecemasan dan pembelian barang-barang keperluan sahaja.
Ini menyebabkan pelbagai aktiviti dan program-program yang biasa dilakukan di luar telah terbantut atau terbatas dan secara tidak langsung memberi kesan psikologi. Antara kesan psikologi yang popular adalah seperti tekanan perasaan, kemurungan, kesunyian dan sebagainya. Golongan warga emas merupakan golongan yang paling terkesan dari aspek psikologi serta daya tahan diri. Masyarakat kini termasuk golongan warga emas secara keseluruhannya memiliki telefon pintar dan boleh melayari laman-laman sosial melalui medium-medium seperti komputer, komputer riba dan sebagainya untuk mendapatkan maklumat dan informasi. Sekiranya berita yang disebarkan adalah tidak benar, maka golongan warga emas terutamanya akan terkesan dan mampu mengganggu kesihatan mereka. Contohnya berita palsu yang berkaitan dengan tindak balas vaksin yang boleh membawa kemudaratan. Kesannya golongan ini akan menolak pengambilan vaksin serta menyebarkan berita palsu berkaitan keburukan pengambilan vaksin. Program vaksinasi adalah untuk mengekang penularan COVID-19 di kalangan rakyat sama ada untuk golongan muda ataupun golongan emas. Selain itu, ia juga bertujuan untuk mengurangkan kematian akibat COVID-19. Namun, menurut Dr. Leong Ho Nam yang bertugas di Klinik Ropi di Mount Elizabeth Novena, Singapura, menyatakan penyebaran maklumat palsu mengenai vaksin akan menyebabkan masalah terhadap kesihatan individu, malah ia tidak sihat bagi penduduk umum. Ini berikutan terdapat beberapa laman sensawang yang mengesyorkan ubat tradisional sebagai langkah pencegahan dari serangan virus COVID-19. Kesan terhadap masyarakat. Masyarakat kini terdedah dengan penggunaan teknologi maklumat tanpa sempadan dalam kehidupan seharian. Bermula awal tahun 2019 setelah COVID-19 melanda dunia dan negara Malaysia khususnya, kerajaan telah mengeluarkan arahan untuk berada di rumah dan keluar jika terdapat keperluan sahaja. Akibatnya, majoriti masyarakat akan menghabiskan masa dengan melayari platform-platform media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Akibat daripada fenomena yang berlaku ini menyebabkan individu atau kumpulan yang tidak bertanggungjawab mengambil peluang untuk menyebarkan berita palsu dengan tujuan dan matlamat yang tertentu. Hampir keseluruhan berita palsu yang disebarkan adalah berunsur negatif. Satu berita palsu yang berkaitan dengan perintah pergerakan PKP di daerah Alur Gajah Melaka tular di media sosial dan menunjukkan situasi kucak-kacir dan memberi penjejasan reputasi rakyat Malaysia. Syahidan Hamzah 2020 memberi pendapat bahawa maklumat dan berita palsu tersebut telah mengandungi unsur penipuan, menyentuh sentimen perkauman yang boleh membawa kepada pergaduhan dan salah faham, serta menfitnah seseorang bagi menjatuhkan maruahnya dan sebagainya. Akibatnya, sekiranya penularan berita tidak dibendung segera, ia akan menjadi penyebab kepada keruntuhan keharmonian perkauman di Malaysia khususnya. David Saputra 2020 dalam kajiannya mendapati masyarakat tidak sepatutnya mempercayai sebarang berita atau maklumat yang disebarkan di media sosial tanpa diselidiki kesahihannya. Kerana sekiranya berita yang disebarkan itu tidak benar, maka akan menyebabkan keresahan dan persepsi negatif kepada masyarakat. Contohnya berkaitan isu pemberhentian kerja oleh majikan secara besar-besaran akibat penutupan operasi sektor-sektor yang terlibat semasa musim COVID-19 melanda. Ini akan menyebabkan keadaan panik di kalangan masyarakat. Kesannya masyarakat sekeliling yang percaya berkaitan dengan berita palsu tersebut mula memberi tindak balas negatif melalui platform media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azmirul Azmi bin Ahmad Asmadi, nombor metrik 282275. Saya akan bentangkan cara mengatasi penyebaran berita palsu semasa pandemik COVID-19. Dengan tagline tidak pasti jangan kongsi, kerajaan telah mengambil inisiatif bagi mengekang penyebaran berita palsu.
Kerajaan telah membangunkan laman portal sebenarnya.my bagi memudahkan rakyat untuk menyimak sesuatu berita atau informasi yang didapati dari laman sosial. Sebagai rakyat, kita seharusnya menyimak dahulu sesuatu berita sebelum menyebarkan kepada orang lain bagi mengelakkan berita palsu tersebar. Selain itu, kita juga tidak seharusnya berlumba-lumba dalam menyampaikan sesuatu berita yang kita baru terima. Jangan berlumba untuk menjadi yang pertama kerana tanpa usul periksa, berita palsu boleh tersebar dengan cara itu. Ia amat berbahaya kerana kecuaian boleh berlaku. Terakhir, apa jua sebaran maklumat atau berita yang disebarkan melalui kita harus bertanggungjawab dengan apa yang kita sebarkan. Dengan cara menyimak dahulu perkongsian tersebut dan tidak cuai dalam berkongsi berita adalah cara kita bertanggungjawab dalam apa yang disebarkan oleh kita. Pastikan berita atau maklumat tersebut adalah benar dan sahih dahulu sebelum sebaran dilakukan. Dengan cara ini, negara boleh menjadi lebih harmoni dan aman damai. Sekian, terima kasih. Jadi secara kesimpulannya, penyebaran berita palsu adalah satu tindakan yang salah dan boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Seksyen 233 atau Komunikasi dan Multimedia 1998 dan boleh didenda maksimum sehingga RM50,000 atau dipenjara setahun atau kedua-duanya sekali. Ini kerana berita palsu boleh menyebabkan kekeliruan terhadap orang ramai seperti mendatangkan ketakutan atau panik yang boleh mengganggu keseimbangan psikologi dan menyebabkan tindakan yang tidak perlu atau tidak tepat selain hilang kepercayaan masyarakat terhadap kerajaan atau badan yang mengendalikan pandemik COVID-19. Setiap orang seharusnya mendapatkan maklumat daripada sumber yang betul atau mengesahkan maklumat yang diperolehi terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Hal ini bukan semata-mata pihak kerajaan sahaja yang terlibat, malah pihak media dan seluruh masyarakat perlulah memainkan peranan penting dalam memerangi berita palsu. Selain itu, penguatkuasaan undang-undang perlu diperketatkan agar pelaku yang menyebar berita palsu dikenakan tindakan yang sewajarnya agar dapat dijadikan pengajaran kepada orang lain. Penularan berita palsu juga mampu merosakkan ketenteraman awam. Pihak kerajaan dilihat masih lagi memantau penularan COVID-19 sehingga kini. Justru itu, masyarakat seharusnya tidak mengeruhkan keadaan dengan menyebarkan berita palsu yang boleh mengakibatkan kesan yang buruk. Sebaliknya, semak dan laporkan kepada pihak berkuasa supaya berita palsu ini tidak tersebar luas di kalangan masyarakat. Sekian, itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.